أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Oleh itu berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran. Kalau peringatan itu berguna dan sudah tentu berguna. Kerana orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu. Dan sebaliknya orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Ialah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar azab seksanya. Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak boleh hidup senang. Sesungguhnya, berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu, berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang soleh. Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya, serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya, keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-A'la. Surah yang ke-87 pada juzuk yang ke-30. Pada ayat yang ke-9 sehingga ayat yang terakhir iaitu ayat yang ke-19. Ayat-ayat yang kita bacakan ini memberi perintah kepada Nabi SAW untuk terus memberi peringatan kepada manusia dengan Al-Quran yang diturunkan. Kerana sebahagian peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang inginkan ketaatan kepada Allah dan mencari jalan yang lurus. Walaupun sebahagian yang lain yang mungkin akan menjauhi peringatan-peringatan tersebut yang merupakan tanda-tanda golongan yang celaka yang akan masuk neraka, yang akan mendapat seksa dan azab yang pedih di hari akhirat kelak. Kemudian ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan tentang perkara yang penting dalam syariat Islam, syariat ilahiyah ini, yang mendidik manusia untuk dan memerintah manusia untuk membersihkan diri mereka dan menyucikan hati mereka daripada syirik, kekufuran dan segala perkara kekejian, dan mewajibkan untuk sentiasa mengingati Allah Ta'ala setiap masa dengan mendirikan, melaksanakan ibadat solat yang difardukan pada waktunya, dan penting untuk mempersiapkan diri bagi menghadapi hari akhirat yang menjadi penentu dan tempat kembali manusia yang sebenar. Maka ini kandungan umum kepada ayat yang kita bacakan. Sebelum ini Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat Allah yang berupa ciptaan yang berupa ciptaan. Allah Ta'ala mencipta manusia dengan segala nikmat-nikmatnya. Demikian Allah menciptakan perkara yang menyokong kehidupan manusia. Yang makanan-makanan ternakan, Allah Ta'ala menciptakan rumput untuk dimanfaat oleh binatang-binatang ternakan manusia sebagai survivor kehidupan manusia. Kemudian Allah memperingatkan nikmat Allah yang berikutnya, itu nikmat kerohanian, yakni Al-Quran yang diturunkan. Dengan Al-Quran yang diturunkan pada Nabi SAW, Allah menjamin bahawa Rasulullah tak akan lupa. Bukan sekadar tidak akan lupa membacanya, tetapi tak akan lupa untuk menyampaikannya. Di mana Nabi SAW tidak menyembunyikan sesuatu pun daripada apa yang Allah turunkan. Maka atas kemuliaan dan nikmat Al-Quran ini, dan atas kemuliaan syariat yang dipermudahkan ini, maka Allah memerintahkan Nabi SAW dengan firman-Nya, fadzakir, maka berilah peringatan. Perkataan fadzakir
yang lahir kalimah tazkirah. Apa itu tazkirah? Ini sentiasa ingatkan manusia. Mengingatkan kejahilan manusia supaya mereka punya ilmu, mengingatkan orang yang sudah berilmu supaya beramal, dan mengingatkan orang yang beramal supaya ikhlas. Peringatan pertama ialah daripada kita zero, kosong. Maka diberi peringatan sampai tahu. Kemudian diberi peringatan pada orang tahu sampai dia beramal. Kerana ramai orang tahu tapi tak nak beramal. Dan ini musibah pada ilmu. Tahu tapi tak beramal. Dan diperingatkan lagi bagi orang yang beramal supaya ikhlas. Kerana ramai juga yang beramal tetapi tidak ikhlas. Maka ini semua dalam makna fadzakir. Maka berilah peringatan. Inna fa'atiz zikra. Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada manusia. Berkata Imam Ibn Katsir, katanya bahawa di kalangan manusia yang mendapat peringatan itu, ada yang berhak diberi peringatan. Dek mereka menerimanya dengan mudah. Dan ada yang tidak berhak mendapat peringatan, dek keingkaran mereka dan tidak ada adabnya mereka. Lalu kata Imam Ibn Katsir, wa min hahuna yu'khadzul adabu fi nashra'an. Daripada sini diambil satu pengajaran tentang adab dalam menyampaikan ilmu. Iaitu tidak diberikan ilmu kepada bukan ahlinya. Diriwayatkan daripada Muslim, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anta bimuhadditsin qauman hadisan la tabluhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Kata Rasul, tidak ada satu benda yang kamu tuturkan kepada satu kaum yang tidak mencapai level akal mereka, melainkan akan jadi fitnah. Artinya bila Allah menyebut fadzakir inna fa'atadz dzikra, inna fa'atadz dzikra, sehingga ulama menyatakan berilah peringatan yang orang-orang yang mendapat manfaat daripada peringatan. Tapi orang yang tak dapat manfaat daripada peringatan, dia degil, keras kepala, ego, maka tak perlu beri pada dia. Kenapa? Ini mungkin mengundang fitnah kepada mereka. Ini pandangan sebagian ulama. Berdasarkan satu hadis kata Rasulullah, kalau kamu nak bercakap suatu ilmu, maka jangan kamu bercakap pada ilmu yang akal manusia tak sampai. Kerana mereka pasti akan terfitnah. Tentang ilmu, ada ilmu yang secara umum semua orang faham. Ada ilmu ahli takhasus yang faham. Umpama kita tengok anak-anak kita. Ada benda tuan-tuan boleh cakap dengan anak-anak dengan mudah difaham. Ada benda dia tak mungkin faham sehingga dia sampai satu umur balik. Dia tak mungkin faham. Ceritalah macam mana pun. Kita corner baring ke, kita tegak-tegak beritahu, dia tak boleh faham. Sampai umur dia balik, dia mukallaf, dia mula faham. Maka setiap orang perlu letak ilmu pada ahlinya, pada waktunya, pada masanya. Hatta Nabi SAW tak ajar sesuatu sekaligus. Rujuk kepada akal seseorang. Kadang-kadang ada benda yang tidak diwajibkan untuk mereka belajar kerana akal mereka tak sampai. Ada benda okey kena wajib belajar. Sebab itu ilmu terbagi pada fardu ain. Yang semua orang kena belajar. Kerana sifat fardu ain ni mudah. Ada ilmu fardu kifayah. Kerana fardu kifayah ini ada golongan tertentu yang punyai takhasus ataupun kemampuan itu. Itu disebut fardu kifayah. Sebahagian boleh buat, sebahagian lagi tak boleh buat dan mereka tak berdosa. Ini disebut kandungan ilmu. Itu Imam Ibn Katsir menyatakan, ilmu tak boleh disampaikan pada semua orang yang tak boleh manfaatnya. Dan hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Dailami dalam Musnad Firdaus daripada Ali. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mauquf. Katanya, Nabi SAW bersabda, hadithun nas bima ya'rifun. Aturiduna an yukadzdzaba wa rasuluh. Bercakaplah pada manusia ikut kadar kemampuan mereka. Apakah kamu ingin mereka mendustakan Allah dan Rasul? Bila Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi berhadapan dengan orang kafir. Yang akal mereka ini dihalang dengan sifat ego dan sifat membohongi Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW hanya menceritakan tentang Isra, Nabi tak cerita Mi'raj. Maka dia cerita pada Abu Jahal dan yang seangkatan dengannya tentang perjalanannya menuju ke daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setakat itu. Dan itu sudah mengundang fitnah dan kedegilan mereka orang kafir. Tak nak percaya, tak nak fikir. Dan menyebabkan sebahagian orang Islam murtad. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Hisham dan Sirah Ibn Hisham. Sebagian riwayat diambil daripada Imam Ibn Ishaq, daripada Sirah Ibn Ishaq. Sebagian orang Islam yang lemah imannya jadi murtad. Rasa, ni Nabi Muhammad cakap apa ni?
pergi ke Baitul Maqdis kejap. Sedangkan kita naik unta 40 hari. 40 hari sampai unta gemuk jadi kurus. Baru sampai daripada Mekah ke Palestin, Masjid Al-Aqsa. Apa yang Muhammad cakap? Dan orang kafir menggunakan ayat ini untuk menggoncangkan, memfitnah umat Islam yang lemah iman. Yang saya katakan sebahagian ulama meriwayatkan ada yang murtad dengan peristiwa ini. Sehingga ditanya pada Abu Bakar, Abu Bakar akannya lebih pada orang lain. Dia kata kalau Muhammad yang cakap betul lah tu, bahkan aku percaya lebih jauh pada itu. Kalau Rasulullah cerita lebih jauh pada itu, pun aku percaya. Sebab akar Abu Bakar sampai. Kerana keimanannya. Sebab itu Rasulullah SAW dia tak cerita tentang Mi'raj. Nabi cerita tentang Isra' je. Itu dah goyang semua. Sampai iman mereka dah kuat, boleh Nabi cerita tentang Mi'raj. Pengkisah Mi'raj ini Rasulullah kisahkan ketika Rasulullah berada di Madinah. Itulah langit pertama, kedua dan seterusnya. Kerana akal yang beriman boleh menerimanya. Kerana ini perkara gaib yang Allah khususkan pada Nabi SAW. Akal yang kufur, yang syariat mudah pun tak nak terima, apatah nak cerita yang lebih-lebih. Maka kerana itu bila disebut fadzakir in nafa'atiz dzikra, berilah peringatan. Sebahagian mereka mengambil manfaat daripada peringatan. Berdasarkan tafsir pandangan sebahagian ulama. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan daripada Nabi Isa AS. Nabi Isa berkata, La tada'ul hikmata fi ghairi ahliha fatadhlimuha wa la tamna'uha ahlaha fatadhlimuhum. Wa kun kat-tabibi yad'u dawa'ahu haitsu ya'lamu annahu yanfa'u. Maksudnya, kata Nabi Isa AS, jangan kamu letak ilmu pada bukan ahlinya, nescaya kamu akan menzaliminya. Dan jangan pula kamu menghalang ilmu ini daripada ahlinya, nescaya kamu juga akan menzalimi mereka. Jadilah seperti seorang doktor yang memberi obat mengikut apa yang beri manfaat pada pesakit. Kata doktor, datang pesakit. Yang ni demam, ini pun demam, dia tak akan beri obat sama. Sebab dia katanya awak demam berapa hari? Demam awak ni kait dengan batuk ke tak? Demam awak ni sebab apakah awak bawa balik daripada travel ke dan sebagainya. Pasti ada benda yang dia akan halusi sebelum dia beri ubat yang sesuai. Dan dia pun akan beritahu, okay, ni makan ubat untuk 3 hari. Kalau tak sembuh, datang lagi. Awak pula makan ubat ni sampai 7 hari. Tak sembuh, datang lagi. Maka kata Nabi Isa AS, kun kat tabib. Jadilah seperti doktor. Kalau orang tu nak beri ilmu, dia kena jadi macam doktor. Sesuai beri ilmu ikut kadar dia. Sebab tu kita pun ada peringkat. Kita kata tarbiyah dalam Islam. Kita ada peringkat umur kecil, ilmu apa nak diajar. Ulama-ulama kita karang kitab yang sesuai umur kecil, umur sederhana, sampai peringkat umur yang paling tinggi. Dan ada kitab-kitab yang tidak boleh diajar secara umum. Kenapa? Bukan kita kata tak nak sampai kebenaran. Dari sudut, manfaat tu bukan pada ahli dia. Atau kita, mana ada kita dengar orang mengajar kat masjid ilmu balaghah. Sebab itu bukan kemampuan orang di masjid nak belajar balaghah ke belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab daripada 10 orang tinggal 2 orang. Tak mampu. Sebab itu bukan takhasus dia. Walaupun semangat dia, semangat. Ustaz, belajar bahasa Arab, Ustaz. Ni kira belajar tu boleh bercakap Arab, baca kitab Arab. Dia sebulan je semangat, daripada 10 orang tinggal 2 orang. 2 orang pun minta cuti. Boleh cuti tak? Ada kerja. 2 orang ni. Akhir sampai bila dia tak pandai? Sebab bukan ahli dia. Bila bukan ahlinya, dia tak boleh sampai ke tahap tu. Kalau ahlinya, tok guru kena cuti, anak murid tak nak cuti. Sebab dia ahlinya. Ini dia seluruh prinsip ini. Dan bila Allah menyebut fadzakir in nafa'atiz dzikra, berilah peringatan pada orang yang memberi manfaat akan peringatan. Pandangan yang kedua kata ulama, berhubung ayat ini sama ada dia beri manfaat atau tidak, tetap kena beri peringatan. Tetap. Tengah ulama menafsirkan maksud fadzakir in nafa'atiz dzikra, berilah peringatan kepada orang yang mendapat manfaat akan peringatan. Tafsir yang kedua menyatakan, ini bagi ittijahun akhar. Anna tadhkira matlub wa illam yanfa' wa la yakunu ta'lib bisyarti fi qawli in nafa'atiz dzikra. Perintah memberi peringatan itu ialah perintah yang mutlak. Kena beri manfaat. Kena beri peringatan. Wa illam yanfa' walau tak dapat memberi faedah pada orang itu. Sebagaimana Nabi SAW tetap cakap kepada Abu Jahal. Walaupun tahu Abu Jahal tak nak beriman. Abu Lahab. Dan pemimpin Quraisy yang lain. Tetapi ini akan menzahirkan kejahatan mereka. Kerana setiap kali mereka bila disampaikan dakwah, lalu mereka menentang dan menolaknya, akan nampak kejahatan mereka dan akan nampak kehebatan Islam. Bila mereka tolak kebaikan, mereka mesti tolak dengan hujah. Bila mereka gagal tolak dengan hujah yang sepatut, yang sama level dengannya.
kalaupun tak lebih tinggi padanya. Maka nampaklah mereka ini secara zahir ego, sombong dan tidak mau menerima kebenaran. Sebab kalaulah ini bukan kebenaran, niscaya mereka ada jawapan pada setiap apa yang disampaikan. Tapi mereka tak ada jawapan, melainkan dengan kata keji, kata fitnah, melainkan dengan memukul umat Islam, menyeksanya. Sebab mereka tak ada jawapan. Dan ini menunjukkan kebenaran. Sebab itu kata sebahagian para ulama, sampaikan jugalah peringatan. Walaupun orang ni tak nak dengar, kita beri peringatan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, yang akan menjauhi peringatan ini ialah orang-orang yang celaka. Adapun orang yang baik, saya zakkaru man yakhsha, akan mengambil peringatan, akan mengambil iktibar orang-orang yang takutkan Allah. Berarti manusia dalam menerima peringatan ini ada dua. Satu, golongan yang disebut sebagai yakhsha, yang takut Allah. Makin diberi peringatan, makin takut Allah. Setiap hari makin bertambah ketakutan pada Allah. Sebab kata ulama, innamal ilmu al-khasyah. Ilmu sebenar mengundang rasa takut yang berlebihan. Tuan-tuan, makin kita tahu, makin kita takut. Dia tak jadi, makin kita tahu, makin kita berani. Makin kita tahu, kita makin takut tinggalkan solat. Atau melambatkan solat. Makin kita takut untuk buka aurat, dedah aurat. Dia tahu azabnya. Makin kita takut terlibat dengan riba. Ataupun bersebahag dengan orang-orang yang bermain dengan riba. Makin kita takut dengan perkara yang haram itu dan ini. Kenapa? Ilmu mula memberi manfaat. Ilmu bila disubur, dia akan menumbuhkan buah ketakutan. Kita tanam pokok. Kita tahu pokok ni bagus tak bagus bila dia berbuah. Dan buah ni elok, ranum, masak. Maka ilmu kita ni nak tahu bagus tak bagus, dia membuahkan takwa ataupun membuahkan apa? Kalau membuahkan ego ni pokok tak baik. Ilmu ni mungkin niatnya tak betul. Tapi ilmu yang membuahkan rasa takut. Akhirnya sebagaimana kata Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia tidak dapat tidur malam, dia berkata, kepanasan api neraka menghalangku untuk lena di waktu malam. Setiap kali aku teringat neraka, aku tak boleh tidur, kata Syaddad bin Aus. Syaddad kalangan sahabat Rasulullah yang hebat. Yang punya kelebihan kemuliaan yang banyak. Sehingga di akhir hidupnya, dia beriktikaf di Baitul Maqdis. Dan mati di sana. Pun, disebut ibadat yang banyak tidak menjadikan dia rasa comfort, selesa. Aku dah ahli syurga tak? Siap malam dia tak boleh tidur sehingga dia kata, kepanasan api neraka menghalang untuk aku tidur. Sebab itu hairan orang-orang yang tahu bahawa dahsyatnya neraka, tapi mereka pergi kat neraka juga. Dan hairan orang yang tahu nikmatnya syurga, mereka lari dari syurga. Tuan-tuan, kita belajar, syurga tu tempat nikmat. Lalu kenapa kita tak berlari ke sana? Dan Rasulullah SAW dah tunjuk amalan-amalan ke syurga. Kita tahu neraka tempat azab. Dan kenapa kita tak lari dari neraka? Maka dekat ke neraka. Buat perkara yang Allah murka, buat perkara yang Allah mengundang bala. Maka kita hairan manusia yang seumpama ini. Kemudian kata Allah, wa yatajannabuhal ashqa. Orang-orang yang celaka akan menjauhi peringatan. Dia tak akan nak dengar. Kalau tak akan nak dengar ceramah ke, tak sekirah ke, tak nak akan baca benda yang akan menjadikan dia dekat dengan Allah. Kenapa? Itu alamat ashqa. Apa itu ashqa? Yang paling celaka. Kenapa paling celaka? Sebab dia akan duduk dalam neraka. Tetapi kat dunia kita tak dapat job yang baik, tak untung, kita belum celaka lagi, belum sial lagi. Belum sial majar lagi, belum suwe lagi kita. Tetapi kalau menjadi penghuni neraka, ini benar-benar celaka, ashqa. Khususnya yang kekal di dalamnya, yakni orang kafir. Maka ini secelaka-celaka makhluk Allah. Lalu kata Allah, allazi yaslan naral kubra. Kenapa celaka mereka? Sebab mereka akan masuk dalam neraka yang marak besar apinya. Al-kubra, yakni dahsyat azabnya. Kan itu celaka, masuk dalam neraka. Kekal di dalamnya. Thumma la yamutu fiha. Mereka tidak mati padanya. Wala yahya. Mereka tak hidup. Tak mati dan tak hidup. Apa maksud tak mati dan tak hidup? Maknanya dia azab sepanjang masa. Kerana seorang bila mati, terhenti azab. Dan seorang bila hidup, berarti dia dalam nikmat. Ahli neraka, dia tidak berada dalam mana-mana nikmat. Kerana itu disebut dia tak mati untuk berterusan rasa azab. Dan dia tak hidup untuk dia selesa dengan hidupnya. Ini gambaran Allah sebut dahsyatnya ahli neraka, tak mati dan tak hidup. Memberi maksud apa dia? Dia tak akan mati untuk hentikan azab Allah. Dan tak akan hidup dengan hidup yang tenang yang diharapkan. Maka ini keadaan orang celaka.
Pertama masuk neraka, kedua dalam kehidupannya tak hidup dan tak mati. Qad aflaha man tazakka, tapi telah berjayalah orang yang telah membersihkan dirinya. Maka Allah sebut siapakah? Lepas Allah sebut golongan celaka, Allah sebut golongan paling berjaya. Tadi ashqa paling celaka. Ini aflah paling berjaya. Ini paling berjaya. Tapi kita makruh menamakan anak kita dengan nama aflah. Sebab kita tak tahu dunia ni kita berjaya atau tidak. Kerana nama ni dipanggil overconfident sangat. Ada nama yang Nabi larang. Kalau kita namakan anak kita namanya aflah, paling berjaya. Tengok periksa last sekali. Aflah. Nama aflah. Paling berjaya. Tengok gagal semua benda. Fitnah pada dia. Sebab namanya jangan bagi over sangat. Nama biarlah dia bersifat doa. Jangan bersifat nampak bangga diri. Tetapi aflah ini layak bagi orang beriman yang selamat dari neraka. Ini memang aflah. Kerana mereka benar-benar dapat kejayaan yang tak akan diikuti dengan kekalahan. Tuan-tuan, kalau kat dunia kita berjaya, akan diikuti dengan kekalahan. Yang cuba mengalahkan kita, ekor dekat dengan kita. Kalau kita berjaya, sukanlah kalau orang tu juara. Ni yang nak kalahkan ikut rapat dengan dia. Akan kalahkan dia. Orang berjaya dalam politik sampai jadi Perdana Menteri. Yang bangkang dia akan ikut rapat. Tunggu masa untuk jatuhkan dia. Apapun berjaya dalam dunia ini akan ada yang cuba jatuhkan dia. Kerana ini bukan kejayaan. Itu cuma ujian. Tapi akhirat benar-benar kejayaan. Sebab takkan ada orang cuba nak jatuhkan kita untuk tak berjaya. Sebab benar-benar kita berjaya mutlak. Ni berjaya, kita kata, oh berjaya bangunkan satu syarikat besar. Lepas tu jatuh. Yang kena sihir lah. Yang kena tipu lah. Yang kena itu. Macam-macam fitnah dia. Baru sebut berjaya. Oh, anak-anak saya berjaya belajar. Berjaya belajar. Tak berjaya pula dapat kerja. Dah berjaya dapat kerja. Tak berjaya pula dapat jodoh. Ada je benda yang akan menghilangkan kemuliaan dia. Tapi akhirat kelak benar-benar orang beriman itu berjaya. Lalu Allah menyebut siapa orang berjaya? Man tazakka. Orang-orang yang membersihkan dirinya daripada syirik. Orang-orang yang membersihkan dirinya daripada perkara-perkara dosa dan maksiat. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW daripada Abdullah, daripada Nabi, sabdanya, qad aflaha man tazakka. Qal man syahida an la ilaha illallah wa khal'an andada wa syahida anni Rasulullah. Wa fi qawli wa dzakara asma rabbih fa shalla. Qal hiya salawatul khams wal muhafazatu 'alaiha wa ihtimamu biha. Maksudnya kata Rasulullah, telah berjaya orang yang menyucikan diri. Itu siapa yang menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan membuang segala syirik dan menyaksikan aku pesuruh Allah. Maka ini orang paling berjaya. Menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, buang segala syirik. Penyengutuan kepada Allah. Jangan rasa ada orang yang sama kuat dengan Tuhan. Apatah lagi lebih kuat pada dia. Tak ada. Jangan rasa ada yang boleh beri manfaat dan mudarat selain Allah. Ini semua syirik. Maka orang yang membuang segala syirik dan menyaksikan Rasulullah sebagai pesuruh Allah, maka mereka berjaya. Dan bila Allah menyebut wa zakara asma rabbih fa shalla, dan sentiasa ingat nama Allah. Sentiasa ingat maksudnya ialah sentiasa berikhlas dalam ketaatannya pada Allah. Sentiasa ingat Allah pada lidahnya, pada hatinya. Dan ingatan paling tinggi pada Allah ialah solat. Sebab itu Allah menyebut wa zakara asma rabbih, dan sebut nama Allah fa shalla. Lalu dia solat. Dalam Al-Quran Allah menyebut wala zikrullahi akbar, dan zikir pada Allah yang lebih agung dan besar. Apa dia? Solat. Zikir paling sempurna ialah solat. Kerana pada solat kita hanya memuji Allah Ta'ala. Dan kita tak bercakap sesama kita. Bahkan kita tak memandang kiri dan kanan. Kita tunduk pandangan hanya melihat kebesaran Allah SWT. Daripada mula Allahu Akbar, takbiratul ihram, sehinggalah kita beri salam. Ini zikir paling sempurna. Sebab itu sepakat ulama, ibadat yang paling baik ialah solat. Sabda Nabi SAW, as-salatu khairu mawdu'in. Sembahyang sebaik-baik ibadat. Kan itu, kita lihat Rasulullah SAW menghabiskan masa baginda dalam mengingati Allah dalam solat. Bermula isyak sampai subuh. Kan itu para salafus salih mengingati Allah dengan solat. Ini Ali bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Itu anak kepada Abdullah bin Abbas, namanya Ali. Dia ada kebun yang besar, kebun kurma. Dan kebun tadi mengandungi 600 batang pohon kurma. 600 batang ni banyaklah. Kita sebut 600
pohon durian musangking. Kan banyak. Orang kita kalau tak sebut, durian dia tak rasa banyak. Kurma ni ada 600 batang. Banyak. 10 hektar dia ada. Apa yang dibuat oleh Ali bin Abdullah bin Abbas? Kata Imam Zahabi dalam kitab Siyar A'lam Nubala. Dia masuk ke kebun, dia akan solat 2 rakaat bagi setiap batang pokok-pohon kurma. Itu amalan dia. Bukan jenis jaga pokok sungguh. Sambil dengar lagu Dondang Sayang. Kalau kita lah. Dengar lagu tu lagu dia. Dia duduk. Dia pun solat 2 rakaat. Dia pindah pada pokok solat 2 rakaat. Saya semua tempat menjadi saksi bahawa dia solat. Ini kisah kalau tuan-tuan nak tahu baca tentang Ali bin Abdullah bin Abbas. Memperbanyakkan solat. Bahkan kita orang solat banyak kerana mereka mengetahui itu zikir paling sempurna. Ini Umar bin Abdul Aziz diceritakan. Setiap malam dia solat sebanyak 100 rakaat. Umar bin Abdul Aziz. Bahkan cerita Harun Rashid, Khalifah Islam kerajaan Abbasiyah yang terkenal. Setiap malam dia solat. Setiap malam dia solat 300 rakaat. Ini Harun Rashid. Artinya sibuk. Dan kesibukan dia menjaga solat. Adapun Nabi SAW kita tahu tentang solat Rasulullah. Walaupun Nabi tidak dilihat pada bilangannya, tapi Rasulullah dilihat pada kesempurnaan. Dan nilai solat yang paling hebat pada kesempurnaannya, bukan pada bilangan. Tapi kalau tak dapat kesempurnaan, maka perbanyakkan bilangan. Dia macam kita kan, solat tak boleh nak sempurna. Angkat takbir, ingat macam-macam. Maka banyakkan. Dia akan tampal. Rasulullah SAW bila baginda solat sempurna. Saya kata Aisyah jangan ditanya panjangnya. Jangan ditanya panjang rokoknya, panjang sujudnya. Ada sahabat yang memang dah kuat solat. Itu Abdullah bin Mas'ud. Bila ikut Rasulullah, dia rasa nak batal solat dia. Padahal dia dah biasa baca panjang. Kan Nabi baca panjang lagi. Kan rakaat pertama dia baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rakaat pertama dia. Al-Baqarah sampai habis, Ali Imran, An-Nisa. Saya kata Abdullah bin Mas'ud, aku hampir berkata nak batalkan solat aku. Panjang sangat. Ni baru 1 rakaat nak sampai 8 rakaat ni. Macam mana? Kita dengar baca Izzajah pun macam semacam panjang. Izzajah pun panjang. Ini kemuliaan solat Nabi SAW yang jangan ditanya panjangnya. Jangan ditanya sempurnanya. Solat paling baik yang sempurna. Tapi saya kata orang macam kita tak dapat nak sempurna. Maka perbanyakkan rakaatnya. Dia tak mungkin sempurna. Jadi banyaklah rakaat. Sebab tu bulan Ramadan rahmat kepada kita kerana itu ruang kita solat banyak. Datang solat tarawih, datang solat witir. Jadi banyaklah solat kita tak campur pula rawatib. Ini 12 rakaat rawatib, ambil pula tarawih 8 paling minimum atau kita lagi 20, ambil pula witir pula 11 rakaat. Sehari itu adalah campur dengan solat waktu kita pula 17 rakaat. Bolehlah 50 rakaat sehari. Okeylah tu. Satu rahmat. Nanti kita boleh perbanyakkan solat. Wa imma solat wuduk kita, wa imma solat tasbih kita, wa imma solat taubah kita, wa imma tahiyatul masjid kita, wa imma duha kita. Biar ada satu target nanti saya umur pencen Ustaz nak semayang 100 rakaat sehari. Maksud campur solat fardu sekali tak apalah. 12 solat fardu, 12 solat rawatib. Dah 29, dah kat 30 tu. Solat wuduk pula. Ambil witir pula 11 rakaat. Biar target-target boleh 100 kali. 100 rakaat. Kalau orang-orang yang mulia, yang saya katakan kesibukannya tak boleh kita bandingkan dengan kita. Khalifah Islam. Ini Umar bin Abdul Aziz Khalifah Islam. Dia bukan merintah satu negeri, dia merintah dunia. Hampir 2/3 dunia bawah kekuasaan dia. Ini bumi Afrika semua bawah kuasa dia. Seluruh semenanjung tanah Arab. Bahkan sebahagian daripada kawasan di Rusia, Azerbaijan, Tajikistan. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Sibuk merintah. Dan tempoh 2 tahun yang paling sibuk. Kita bayangkan dia masih boleh jaga solat sebanyak itu. Ni anak dia 15 orang. Anak 15 orang. Sebagai disebut oleh sebagian ulama seperti Imam Ibn Jauzi. Ada kata 12 orang, 10 orang. Dia kata 15 orang anak dia. Kita bayangkan tuan-tuan ada anak seorang pun macam sibuk dah. Sibuk Ustaz. Baru nak hantar anak asrama dah sibuk. 3 hari cuti kuliah nak hantar anak asrama. Itu belum cerita nak ambil anak ke airport pula. Seminggu cuti. Kan sibuk. Ni kalau 15 ada anak, tak hilang kita. Tapi bagaimana mereka yang lebih punyai elemen kesibukan yang maksimum dapat mengingati Allah dengan nilai paling maksimum yang kita tak boleh buat. Kita pun kena kaji. Penyusunan waktu kita kat mana galak dia. Salahnya kat mana. Walau kita manusia sama macam dia. Kita perlu mengkaji keberkatan masa dia. Kenapa?
Tuan-tuan jangan beri alasan, dia zaman dia tak jam jalan Ustaz. Zaman kita jam jalan. Setiap zaman dia ada cerita dia. Dia ada alasan. Kita nak belajar keberkatan waktu yang mereka perolehi. Dengan segala komitmen keluarga, komitmen negara, komitmen individu, komitmen semua. Mereka ingat Allah dengan satu jumlah yang banyak. Khususnya solat. Belum tengok benda ni, bab solat je. Bagaimana mereka menjaga solat. Belum cerita solat Jumaat mereka. Jaga solat Jumaat. Dan kalau kita baca kisah sahabat, macam mana mereka jaga solat Jumaat, itu pun kita dah kalah dah. Sebagian mereka bila sakit, dipapah datang solat Jumaat. Kita jarang tengok orang datang berpapah. Jarang. Bukan saya kata tak ada, jarang. Berpapah pergi ke mall, banyak saya jumpa. Berkursi roda. Pergi mall. Bertongkat. Pergi mall. Tua reta. Pergi mall. Ramai saya tengok. Bukan kita marah, kita tak marah. Maksud nak beri perbandingan. Bila sampai je kat masjid, sakit lutut lah, sakit tonggeng lah, macam-macam. Pergi kat mall ni, beratur nak makan tu 2 jam, dia macam okey je. Jadi, muhasabah diri itu penting. Pada perkara yang beri manfaat pada kita. Kemudian kata Allah Ta'ala, Allah menyebut tentang solat. Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Tetapi penyakit kamu yang menyebabkan kamu tinggalkan ingatan pada Allah. Kamu tinggalkan solat. Yang menyebabkan kamu tinggalkan tazkirah peringatan. Sebab kamu terlalu melebihkan dunia. Itu jawapan dia. Jawapannya prioriti kamu pada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik. Tuan-tuan, lebih baik di sini bukan maksud perbandingan. Tetapi memberi maksud mutlak baik. So, kalau kita banding dua benda. Okey, antara kereta Azian dengan Myvi mana bagus? Perbandingan tadi bukan memberi maksud bahawa salah satunya tak elok. Tapi ini lebih. Kita kata, oh Myvi lagi bagus. Sebab dia laju sikit. Azia tak laju. Naik bukit sempuk. Kata orang ni lah. Bukan saya kata, orang tu kata. Contoh. Yang dia buat kata Azia bagus sebab murah. Myvi tu mahal. Dia kata gitu pula. Yang dia kata pula Azia bagus. Sebab apa? Okey, sebab senang parking. Dia kecil sikit. Kita membandingkan dengan maksud masih kedua-dua tu baik. Tapi bila Allah bandingkan dunia akhirat, bukan maksudnya bahawa akhirat tu masih ada nilai yang dunia tu ada. Dunia tak ada apa nilai di depan akhirat. Tak ada nilai. Perkataan khairun di sini bukan maksud banding dengan maksud dunia ada baik tak, akhirat paling baik. Kita benda dunia ni yang kita buat untuk sampaikan ke akhirat. Kalau kita buat benda tu dunia kosong, sunyi di akhirat, dia tak ada nilai apa pun di sisi Allah. Tetapi bila kita duduk di dunia ini, buat benda dunia untuk akhirat, contoh kerja untuk akhirat. Kerana Allah perintahkan. Contoh tidur pun kena akhirat. Untuk tujuan cergas badan untuk beribadat. Kita berkahwin pun untuk akhirat, dapat zuriat yang baik, dapat menjaga maruah daripada zina dan sebagainya. Maka itu baru ada nilai. Maka bila Allah menyebut akhirat lebih baik, bukan perbandingan dengan dunia ada nilai dia. Dunia tidak ada nilai di hadapan akhirat. Contoh kalau nak banding antara tuan-tuan dengan raja, mana baik kat mana? Pasti kita tak banding raja dengan kita. Kita nak banding raja dengan Perdana Menteri. Mungkin. Raja dengan orang macam kita tak akan banding sebab dia dah level lain. Akhirat, dia bukan banding dunia dia seduk. Bahawa dunia ni masih ada nilainya. Tidak ada. Nak beritahu akhirat terbaik. Akhirat terbaik dan akhirat itu yang kekal. Bukan dunia yang kekal. Kemudian disebut dalam hadis Nabi. Dalam mensyarahkan tentang makna ini. Kata Rasulullah. Ad-dunya darun man la dara lahu. Wa malum man la mala lahu. Walaha yajma'u man la aqla lahu. Dunia negeri bagi orang yang tak ada negeri di sana. Dan harta bagi yang tidak ada harta di sana. Dan tiada mengumpulkan dunia mereka orang yang tidak ada akal padanya. Kata Nabi SAW, orang yang kejar dunia sebab dia tak ada bahagian akhirat kelak. Orang yang mengumpulkan harta di sini sebab dia takkan ada harta akhirat kelak. Maksudnya kalau dibuat itu semata dunia. Dan orang yang menghimpunkan kedua-duanya dengan menganggap dunia itu tempat tinggal dan harta itu yang akan kekalkan dia, ini orang tak ada akal. Dia tak lihat ada ramai orang mati tinggal dunia, tinggal harta. Dia tak lihat, mana tak ada akal lah dia. Cuba difikir, mana kesudahan setiap orang kaya tadi, tak ada apa-apa. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan daripada Nabi SAW. Man ahabba dunya adarra bi akhirati. Siapa yang cintakan dunia, dia akan memberi mudarat pada akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunya. Siapa yang cintakan akhirat, dia akan meninggalkan dunianya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka utamakan apa yang kekal daripada apa yang binasa. Contoh kalau kita sanggup tinggal akhirat untuk beri manfaat pada dunia, maka dia tak akan beri manfaat pada kita.
Contoh kalau kita tinggalkan akhirat, walaupun nampak mudarat pada dunia kita, dia tak akan memberi mudarat yang sebenarnya pada kita. Itu cuma gambaran zahir sahaja. Tapi tak beri apa-apa kemudaratan. Kerana Allah menyuruh kita mengutamakan apa yang lebih baik. Kemudian Allah menyatakan, Inna hadha lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya tentang nilai kejayaan orang yang membersihkan dirinya, yang mengingati Allah setiap masa, yang melebihkan akhirat sebagai keutamaannya, juga tercatat dalam kitab terdahulu, dalam suhuf Ibrahim. 10 suhuf yang diturunkan pada Ibrahim, dalam suhuf Musa. Demikian juga dalam Taurat. Bukan dalam semua kitab-kitab Allah. Maksud disebut bukan dengan lafaz yang sama di sini, tapi dengan makna yang sama. Tuan-tuan tahu kita ada 4 kitab. Al-Quran, kita ada Taurat, Injil, Zabur. Dan kita ada 100 suhuf yang diturunkan. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, bila mana baginda ditanya, Kam anzalallahu min kitab? Berapa banyak wahyu kitab yang Allah turunkan? Maka jawab Nabi SAW, Mi'atun wa arba'atu kutubin. 104 kitab. Minha, antara kitab itu, yakni wahyu itu atau suhuf itu, ala adama asyru suhuf, pada Nabi Adam 10 suhuf. Wa ala Syis, kepada Nabi Syis 50 sahifatan, 50 suhuf. Wa ala Idris, kepada Nabi Idris 30 sahifatan, 30 suhuf. Wa ala Ibrahim 10 sahaif, 10 suhuf. Wa ala Musa qabla Taurat, dan kepada Musa sebelum diturunkan Taurat 10 sahaif. Wa anzalat Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Semua sekali ada 104 kitab yang Allah Ta'ala turunkan, wahyu. Yang 4 bernama kitab. 100 lagi bernama suhuf. Tapi bila gabung dipenamakan semuanya kitab. Ini kitabullah. Wahyu Allah. Dan Rasulullah menyatakan pada Nabi Allah Adam diturunkan 10 suhuf. Kepada Nabi Allah Syis, anak pada Nabi Adam, 50 suhuf. Kepada Nabi Idris 30 suhuf. Kepada Ibrahim 10 suhuf. Ibrahim kan tak ada kitab khas yang lain melainkan suhuf. Dan kepada Musa sebelum diturunkan Taurat dengan 10 suhuf. Baik, suhuf itu ada apa? Suhuf ni daripada jamak sahifatun. Sahifatun berarti lembaran. Ini kita sebut sahifah, lembaran. So, lembaran-lembaran yang bersifat tidak sempurna kerana dia menyentuh persoalan-persoalan berkaitan dengan tagrib dan tarhib, tidak melibatkan hukum hakam. Kerana setiap Nabi yang diturunkan, mereka akan, mungkin berpuluh Nabi akan pegang pada satu je syariat. Mungkin, seperti kita katakan Nabi Allah Musa AS. Selepas Nabi Musa, semua Nabi-Nabi berpegang pada Taurat. Berpegang pada Taurat. Maka Nabi-Nabi, sebahagian Nabi dia beri panduan dengan suhuf. Apa kandungan suhuf? Maka dia sebut tentang kandungan suhuf. Yang Allah sebut dalam ayat ini, antara kandungan suhuf Ibrahim dan Musa. Dan demikian suhuf Nabi Idris, Nabi Syis dan Nabi Adam. Iaitu galakkan untuk banyak ingat Allah. Galakkan untuk melebihkan akhirat. Perintah untuk bersedia menghadapi hari akhirat. Antara kandungan suhuf. Disebut dalam suhuf Nabi Allah Ibrahim. Ini dalam catatan suhuf Ibrahim. Yang bagi lil aqil an yakuna hafizan li lisanihi arifan bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi. Menjadi kewajiban bagi orang yang ada akal untuk menjaga lidahnya. Mengetahui tentang keperluan zamannya dan sentiasa menyibukkan pada urusannya dan urusan akhiratnya. Diriwayatkan bila Rasulullah ditanya, apakah yang tercatat dalam suhuf Ibrahim? Maka Rasulullah bersabda, kanat amsalan kulluha. Semuanya adalah amsal. Amsal berarti pesanan-pesanan yang bersifat, kita katakan, pesanan yang padat. Panggil amsal. Amsal artinya kata-kata hikmah. Apa dia? Kata Nabi SAW, antaranya, ayyuhal malikul mutasallitul mubtalal maghrub. Wahai raja yang berkuasa, yang diuji, yang terpedaya. Inni lam ab'afka litajma'ad dunya ba'daha ila ba'. Aku tidak menjadikan kamu untuk hidup di dunia bagi mengumpulkan kekayaan. Walakin ba'aftuka litarudda anni da'watal mazlum. Tetapi aku memberikan kemuliaan kepada kamu akan kekuasaan untuk kamu membantu orang-orang yang zalim. Fa inni la arudduha walau kanat min famin kafir.
fa inni la arudduha walau kanat min famin kafir. Dalam kandungan suhud disebut, wahai raja-raja yang ada kuasa, yang tertipu dengan kuasa. Bukan aku beri kuasa untuk kamu kumpul kekayaan. Tapi aku beri kuasa untuk kamu bantu orang-orang yang dizalimi. Kerana siapa pun yang dizalimi, maka aku akan memeliharanya. Artinya aku akan membalas bagi pihaknya. Jadi di sini kandungan suhud Ibrahim, ingat kepada orang ada kuasa, kuasa bukan nak himpun kekayaan. Tapi nak bela orang kena zalim. Sebab satu-satunya orang boleh bela orang kena zalim ialah orang ada kuasa. Satu orang tak ada kuasa macam nak bela. Bila umat Islam di Palestin kena zalim, siapa boleh bela dia? Hanya orang ada kuasa. Tapi bila orang ada kuasa semua membiarkannya, maka dia tak terbela sampai hari ini. Kerana orang ada kuasa tadi. Ini yang dalam catatan suhud. Dan di antaranya disebut, alal aqil, ini dalam suhud Ibrahim. Alal aqil, kepada orang ada akal, an yakuna lahu thalasu sa'at. Hendaklah dia ada 3 masa. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Satu masa untuk dia ingat Tuhannya. Sa'atun yuhasabu fiha nafsah. Satu lagi masa untuk dia muhasabah dirinya. Yufakkiru fiha fi sun'illah azza wa jalla ilaih. Dia kena perhati apa yang Allah buat pada dia, nikmat yang Allah beri pada dia. Wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi minal mat'am wal mashrab. Dan masa untuk pengurusan dirinya makan, minum dan tidur. Seorang kena ada 3 masa. Satu ini dalam suhud Ibrahim. Satu masa untuk dia ingat Allah Ta'ala, bermunajat. Satu lagi masa, 1/3 lagi masa untuk dia muhasabah diri dia. Satu lagi masa untuk urusan keperluan peribadi dia. Makan, minum, tidur, berkahwin, anak-anak, pinak dia semua. Demikian masa kita diminta membahagikannya. Dan disebut lagi dalam suhud Ibrahim, wa alal aqid, bagi orang yang ada akal, an yakuna taliban li salas, hendaklah dia menuntut 3 perkara. Hendaklah dia cari 3 perkara. Pertama, tuzawwidu lima'at, mencari bekal untuk hari akhirat. Ini 3 benda dia kena cari. Pertama, cari bekal untuk akhirat. Wa marammatul lima'ash, dan cari bekal untuk kehidupan dunia dia. Marammah. Wa ladzatun fi ghairi muharram, dan mencari kelazatan yang tidak haram. Jadi 3 benda dituntut awak cari. Pertama, carilah bekalan akhirat. Yang kedua, carilah bekalan untuk kehidupan dunia. Yang kita boleh hidup tak susah orang. Yang ketiga, carilah lazat yang tak haram. Setiap kali kita nak benda lazat, maka jangan yang haram. Yang nak belazat secara hubungan yang halal, maka dengan perkahwinan. Yang nak belazat makan sedap-sedap, pastikan makanan itu halal. Arti memang manusia ni cenderung mencari yang lazat-lazat. Tapi carilah yang tidak haram. Kita nak melancong lazat ni, carilah pelancongan yang halal, bukan pelancongan yang haram. Maksud jangan bersedapan, melancong dengan lupa Allah, tak semayang dan sebagainya. Lazat boleh, bukan benda yang haram. Ini 3 benda kena cari. Bekalan akhirat, bekalan kehidupan dunia, kelazatan yang tidak haram. Dan disebut lagi, ditanya pada Rasul, ya Rasulullah, apakah kandungan suhud Nabi Musa? Maka jawab Nabi SAW, semuanya iktibar. Antaranya disebut dalam suhud Musa, ajibtu liman aiqana bil mauti kaifa yafrah, wa ajibtu liman aiqana bil qadar kaifa yansab, wa ajibtu liman ra'ad dunya wa taqallabaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha, wa ajibtu liman aiqana bil hisab ghadan thumma huwa la ya'malu. Maksudnya, aku hairan bagi orang yang yakin dengan kematian, macam mana dia masih boleh gembira hidup kat dunia. Kata kita yakin tak mati nanti? Yakin, kita akan mati. Dan ramai ada orang yang kita kenal mati. Kenapa kita masih bergembira? Tak ambil iktibar dengan orang dah mati. Mak kita mati, ayah kita mati. Adik-beradik kita mati, pok saudara kita mati, kawan-kawan mati. Kita tahu. Kita pun yakin. Tapi masih boleh seronok, gembira. Kadang sampai kat kubur bergembira. Bercokek-cokek kat kubur tu. Hairan orang ni. Dia yakin mati, tapi masih boleh seronok. Wajib tu, aku hairan. Orang yang yakin pada qadar, bahawa Allah yang takdirkan, macam mana dia cepat penat, cepat putus asa. Tuan-tuan, kita percaya setiap benda ni Allah tentukan. Maka kenapa kita cepat menyerah Allah? Kita tak tahu bagaimana Allah tentukan untuk kita. Terus usaha. Tidak ada Islam mengalah dalam Islam. Tak rasa dah tak boleh. Macam mana tahu tak boleh? Apakah kamu tahu takdir Allah kita tak boleh? Sedangkan kamu masih ada usaha untuk boleh buat. Buat terus. Maka kalau kamu buat terus, ini tanda kamu yakin pada takdir Allah. Yang tak buat tu, dia tak yakin pada takdir Allah. Sebab saya katakan takdir Allah, kita tak tahu bagaimana. Tapi Allah sentiasa suruh kita berusaha ke arah tu. Berusaha ke arah tu.
Orang ni kata, Ustaz, saya dah ahli neraka dah Ustaz. Kenapa kuliah tak pergi Ustaz? Masjid tak pergi, semayang tidak, apa tidak. Macam mana kamu tahu Allah takdirkan kamu neraka? Kamu masih ada nyawa. Kamu masih boleh ubah diri kamu. Kenapa menyerah? Ustaz, saya rasa saya bisnes memang tak jadi Ustaz. Saya memang bukan keturunan pandai bisnes Ustaz. Saya keturunan tak pandai bisnes. Bukan, ini keturunan putus asa. Tak ada istilah tak pandainya. Betul lagi mana kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Dan kita tahu takdir Allah inilah rahsia antara rahsia Allah pada kita. Maka kita terus buat. Saya rasa dah tak boleh menang dah Ustaz. Macam mana kata boleh menang? Tak, jangan kita rasa tak boleh menang. Terus buat. Sampailah habis usaha kita dengan mati. Bagaimana kita hidup, kita tak tahu apa takdir Allah Ta'ala pada kita. Yang ni kata saya rasa Ustaz, saya dah tak ada jodoh dah sampai ke mati. Siapa kata tak ada? Usaha terus. Nanti ada. Tiba-tiba ada. Ada orang kata saya rasa saya dah tak boleh dah nak itu, nak ini. Tak ada. Sebab itu kata Allah Ta'ala dalam suhuf Musa, hairan aku yang beriman pada takdir tapi putus asa. Dan aku hairan kepada orang yang melihat dunia dan segala bolak-baliknya, bagaimana dia masih boleh bertenang dengan dunia. Kita tengok dunia, orang puji kita, jangan rasa tenang. Yang puji kutuk kita. Kita orang kutuk kita, jangan sedih, nanti dipuji balik. Yang dekat dengan kita, kemudian jauh, jangan bersedih. Yang jauh kemudian dekat, begitulah permainan dunia. Kalau kita tahu bagaimana permainan dunia, kita akan tenang. Kita tahu dunia memang macam tu. Dunia dia akan jadi macam tu. Yang heran orang yang tahu dunia macam tu, maka dia bersifat tenang dengan dunia. Maksudnya dia terus mengharapkan dunia, bukan mengharapkan akhirat. Wajib tu, aku heran. Orang yang yakin akan adanya hisab esok. Esok ada hisab. Maksudnya kiamat. Tapi tak beramal pun. Kita tanya, awak percaya tak ada hisab? Percaya. Kenapa tak beramal? Mana amalannya untuk hisab? Hairan percaya kepada hisab tapi tidak beramal. Dan ditanya lagi pada Nabi SAW, apakah yang ada di dalam suhuf Musa dan Ibrahim? Lalu jawab Nabi SAW, naam, ya, ada. Yang ada dalam suhuf Musa dan Ibrahim ada dalam Quran. Secara maknanya, itu ayat, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi as-suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Kata Nabi SAW pada Abu Dzar, kandungan dalam suhuf Musa dan suhuf Ibrahim ada kandungan dalam Quran. Benda yang sama maknanya. Bukan lafaz, makna. Iaitu mengingatkan tentang kepentingan akhirat, persiapan menghadapi akhirat, kepentingan solat, kepentingan menyucikan diri, kepentingan melihat akhirat yang abadi dan dunia yang sementara. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.